Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحات ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تمام على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحات ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تمام على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحات ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله صلوات الله وسلم عليه. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang saya muliakan adalah ahli jawatan kuasa Masjid Jami' Sultan Abdul Aziz Petaling Jaya, barisan ahli jawatan kuasanya, Tuan Imam, Tuan Bilal, tok-tok guru, tuan-tuan guru, para alim ulama, ketua-ketua masyarakat, barisan pemimpin-pemimpin, ahli-ahli ternama yang saya tak mampu sebut satu persatu, YB, Tan-Sri, Dif-Dif kehormat, dan sidang penonton yang sedang menonton FB Live kita pada malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Sahabat-sahabat semua dah makan ke belum? Macam lapar je. Yang lapar tu insya-Allah makan kat syurga, amin insya-Allah. Insya-Allah pada malam ini kita akan sama-sama membicarakan satu topik yang hangat di pasaran. Orang muda kata bukan kaleng-kaleng. Yang mana topik ini pasti semua orang nak tahu dan nak hayati dan nak amalkan. Apa tajuk kita pada malam ini? Kunci ketenangan.
Ramai di antara kita yang nakkan kebahagiaan. Tak kisahlah apa jua pekerjaan sahabat-sahabat, kita nak kebahagiaan, kita nak ketenangan. Tetapi adakah kita dah dapat ketenangan tersebut? Itu dia. Ramai orang yang nak tenang, tapi mereka masih lagi dalam keadaan stres, kemurungan dan sebagainya. Jadi pada malam ni insya-Allah, sahabat-sahabat dijemput untuk tekan button share. Kita share seramai mungkin insya-Allah, kepada yang baru saja bersama dengan kita, boleh penuhi ruang komen dengan ucapan alhamdulillah, bersyukurnya kita kepada Allah kerana Allah Ta'ala letak kita di kalangan orang-orang yang beriman. Amin insya-Allah. Dan sahabat-sahabat juga boleh laporkan lokasi sahabat-sahabat sama ada jelas ke tidak jelas suara saya ni. Kalau jelas, boleh komen jelas, dan laporkan lokasi sahabat-sahabat sama ada lokasi sahabat-sahabat jelas ataupun tidak. Sebelum kita teruskan, sukalah saya mulakan dengan puji-puji kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan selawat yang biasa kita bawa adalah selawat at-tafrijiyah. Muslimin muslimat, hadirin hadirat yang hafal boleh sama-sama ikut, yang tidak hafal boleh sama-sama dengar insya-Allah. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik alaihi wa ala alihi salawatullah wa sallam alaihi. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqada bihil hawaiju wa tunalu bihil raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik alaihi wa ala alihi salawatullah wa sallam alaihi. Muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, boleh dapatkan selawat ini di YouTube, Facebook, Instagram dan juga Google. Ramai asatizah yang mengalunkan yang boleh kita amalkan bersama insya-Allah. Antara kelebihan selawat ini, yang pertama kata ulama, dapat mengeluarkan kita daripada pelbagai masalah. Dan yang kedua, dapat murahkan rezeki kita. Amin insya-Allah. Tajuk kita pada malam ini bukan kaleng-kaleng, bukan biasa-biasa, tapi satu tajuk yang kita perlu hayati dan kita amalkan, iaitu kunci untuk mendapat ketenangan hati. Allahu Akbar. Ramai di antara kita yang mana mungkin bila kita tengok dia berjalan ni, dia jalan, hebatlah dia tu, dengan jam mahal, dengan pakai kod, dengan yang namanya kita melihat bahawa kekayaan dia ini mesti orangnya bahagia, dia mesti tenang-tenang. Dia ada kereta Lamborghini, lampu mata belalang, mata kucing dan macam-macam lagi kenderaan. Dia ada kemewahan-kemewahan, ni mesti tenang ni tenang. Bila kita tengok orang pakai telefon mahal kan, ini mesti tenang-tenang. Ketenangan ini tidak boleh ditunjukkan dengan cara orang itu berjalan, cara orang itu berpakaian, cara orang itu memiliki harta. Tetapi ketenangan itu terletak pada hati. Boleh jadi orang lihat kita ada kenderaan mahal, tapi orang tak tahu peningnya kita untuk bayar musim PKP ni. Orang tengok kita mempunyai rumah yang luas, rumah yang besar, tapi orang tak tahu betapa serabutnya kita fikir tentang hujung bulan, bagaimana nak bayar yang namanya sewa-sewa rumah. Orang tengok kita senang, tapi orang tak tahu yang namanya jam tangan kita yang harga 200,000 hutang misalnya. Telefon kita yang mahal hutang misalnya. Rumah kita yang mahal tersebut hutang. Tanah-tanah yang kita beli hutang misalnya. Yang namanya kenderaan hutang. Orang cuma nampak pada luar kita bahagia, kita tenang. Tetapi hakikat sebenar kita yang tahu. Ketenangan tidak boleh dibeli. Ada orang yang mana dia nak beli ketenangan dengan beli bantal hotel 7 bintang. Bila dia baringkan satu malam tak boleh tidur fikir hutang misalnya.
Ada orang dia rasa nak tenang tidur ni beli aircon. Letak aircon bang, letak aircon sebiji dekat rumah kita. Bila letak sebiji aircon dekat bilik ni kan, katanya boleh tidur nyenyak, tapi tetap tak boleh nyenyak, tak tenang. Duk fikir, ya Allah, macam mana nak bayar hutang misalnya. Hadirin sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, ketenangan ini terletak pada hati. Itu dia. Dia bukan terletak pada orang yang sakit ke, jadi CEO ke, orang yang sihat ke, orang miskin ke. Ya, Tok Bilal boleh dapat tenang, orang miskin boleh dapat tenang, orang kaya boleh dapat tenang. Di mana saja posisi kita berada, kita boleh dapat ketenangan. Kuncinya kita akan bincangkan insya-Allah pada malam ini sehingga ke penghujung. Sahabat-sahabat, jangan ke mana-mana, insya-Allah bersama dengan saya kita akan membicarakan berkenaan tentang kunci ketenangan. Sahabat-sahabat, dijemput untuk tekan button share. Kita share seluas mungkin. Mudah-mudahan perkongsian ini dapat menghadiahkan ketenangan, kunci ketenangan kepada sahabat-sahabat kita di luar sana. Alhamdulillah. Pertama-tama dan selamanya saya mengucapkan syukur pada Allah, kepada diri saya dan kita semua bersyukur kerana kita diletakkan di kalangan orang-orang yang soleh, bersama-sama berkongsi insya-Allah menuntut ilmu pada malam ini. Ya sahabat-sahabat, ramai di luar sana jutaan manusia yang mana disibukkan oleh Allah Ta'ala. Kita walaupun dalam keadaan hidup serba kekurangan, tetapi Allah memberi ruang dan peluang untuk kita boleh duduk di majlis ilmu seperti ini. Kita syukur pada Allah. Sibuknya kita menguruskan anak, sibuknya kita dalam ruang pekerjaan, sibuknya kita dalam memikirkan hal-hal kehidupan yang mendatang, Allah Ta'ala memberi ruang kepada kita, kesempatan kepada kita untuk duduk, untuk sama-sama kita menimba ilmu kita pada malam ini. Alhamdulillah. Sahabat-sahabat, dengan menyatakan rasa syukur ini, sahabat-sahabat boleh meriahkan di ruang komen dengan ucapan Alhamdulillah. Syukurnya kita kepada Allah. Alhamdulillah. Hadirin sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, kunci ketenangan ini tidak banyak. Dia tidak perlu yang namanya harta yang banyak. Bukanlah syarat yang mendapatkan ketenangan itu duit yang banyak, harta yang banyak. Tetapi ketenangan ini cukup apabila kita semakin dekatkan diri kita kepada Allah. Bila sahabat-sahabat muhasabah diri kita, bila kita tanya pada diri kita, aku ni kenapa tak tenang? Dulu nak kahwin, dah kahwin tapi tak tenang. Masalah isteri, masalah dengan suami. Dulu nak ada anak, sekarang dah ada anak, kenapa tak tenang lagi? Dulu nak pekerjaan, sekarang dah ada pekerjaan, kenapa tak tenang lagi? Dulu nak ada rumah, sekarang dah ada rumah, kenapa tak tenang lagi? Dulu tak ada kenderaan, sekarang dah ada kenderaan, kenapa tak tenang lagi? Apa yang silap? Apa yang silap dalam kehidupan kita? Jawapannya, ketenangan diukur dengan sejauh mana yang namanya apa dia? Hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Rupa-rupanya bila kita muhasabah, rupa-rupanya hubungan kita dengan Allah ini semakin jauh dan jauh. Dulu suatu kita menghendaki pelbagai yang namanya apa dia? Yang namanya kehendak kita. Kita nak rumah, kita nak kahwin, kita nak kenderaan, kita nak yang namanya anak. Semua itu menyebabkan kita apa dia? Terdesak dan kita mendarah tangan. Kita sanggup bangun malam untuk menangis memohon, ya Allah hadiahkan aku sebiji rumah. Ya Allah hadiahkan aku keluarga. Ya Allah hadiahkan aku anak. Hadiahkan aku kenderaan. Hadiahkan aku pekerjaan. Ya Allah berilah kecemerlangan kepada peperiksaan misalnya. Pelbagai permintaan itu. Tetapi kali ini ramai di antara kita yang mana semakin apa dia? Semakin mula selesa. Semakin selesa dengan kehidupan dunia ini, semakin apa dia? Semakin lalai dan leka. Semakin lekanya dia. Dulu ada kesempatan untuk baca Al-Quran, sekarang tak ada kesempatan misalnya. Dulu boleh sembahyang berjemaah di masjid surau, sekarang tak ada kesempatan. Dulu boleh yang namanya solat sunat sebelum dan selepas, sekarang tak ada kesempatan. Ataupun dulu ustaz saya tak pernah pun yang namanya solat, yang namanya qabliyah ba'diyah. Saya tak pernah pun yang namanya apa dia rajin baca Al-Quran. Kalau baca Al-Quran ni, kalaulah ada orang meninggal, saya datang, itu pun saya duduk dengar aja orang baca Yasin. Saya Quran pun tak boleh baca. Rupa-rupanya itulah yang menjadi blocking, penghalang untuk saya mendapat ketenangan. Allahu Akbar. Ramai orang di dunia ini dia mendamba-dambakan ketenangan dan kebahagiaan. Rupa-rupanya dia lupa bahawa ketenangan itu datangnya daripada Allah. Kita tak boleh buat-buat ketenangan. Ramai orang yang mana apa dia nakkan ketenangan dengan mencipta ketenangan. Ketahuilah bahawa ketenangan itu perlu dijemput, bukan perlu kita mencipta mengikut ideologi pemikiran kita semata-mata. Tetapi perlu dijemput dengan apa dia? Dengan menghampirkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ramai orang kalau fikir logik kan,
macam mana kita nak bagi bisnes kita ini maju dengan apa dia? Dengan cara kita, contohlah, kalau sekarang ni kita guna FB Ads, kita guna Google Ads, ya, cara pemasaran online terkini kan, untuk memasarkan melalui medium Instagram, TikTok, Facebook, Google dan sebagainya, untuk memastikan kita punya produk kita ini diketahui oleh seluruh masyarakat. Kerana ada cerdik pandai kata, barang kita orang tak beli bukan sebab tak bagus, tapi orang tak tahu. Jadi macam mana nak bagi tahu? Kita pun iklankan di billboard highway misalnya. Tetapi apa jadi, ustaz, barang saya tetap tak dibeli oleh orang. Sahabat-sahabat, orang memikir bahawa cara nak kaya mesti kena buat iklan. Tapi kita lupa bahawa yang nak beli produk kita, yang nak mendapatkan kita ini boleh menjadi lega, tenang, adalah Allah. Yang nak beli produk kita ni adalah siapa dia? Adalah orang yang mana bertuhankan Allah. Ya, jadi kita kena dekatkan diri kita kepada Allah. Inilah, ya, ini adalah iklan yang paling mahal sekali. Kalau kita berjual beli dengan Allah, kita tak pernah rugi, sahabat-sahabat. Jadi sahabat-sahabat di luar sana yang mungkin berbagai berniaga kan, dalam musim PKP ni berbagai perniagaan yang kita cuba jana sebagai sampingan, ya, untuk mendapatkan income kita. Tetapi ramai yang lupa bahawa iklan yang paling terbesar, ya, adalah Allah Subhanahu Taala. Bila kita mendekatkan diri kita pada Allah, automatik, Allah Taala boleh je jadikan orang-orang akan membeli barang-barang kita ini. Ya, bila ada orang tengok 1000 kali pun kita punya produk, orang tak nak beli. Ada orang yang mana dia tengok sekali, Allah Taala memberi memberi keinginan, lalu dibeli produk kita. Kerana apa dia? Kerana kita jaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian, ketenangan ini bila disebut tentang konsep harta, ramai orang sekarang ni berlumba-lumba. Dalam episod umur 30 ke 40 ni, episod untuk membina. Membina apa dia? Membina rumah tangga, membina karier, membina yang namanya apa dia? Kalau boleh, kalau 30 ke 40 ni, ya, mesti nak kena ada rumah, mesti nak kena ada kereta, mesti nak kena ada yang namanya tanah misalnya, aset. Ya, kalau tak ada, lepas ke 40-an ke 50-an, orang akan tanya kan? Orang tanya, ya, tuan, rumah ada rumah, belum menyewa lagi menyewa. Tuan, tanah ada tanah pun belum beli lagi. Ya, tuan, kenderaan ada, kenderaan pun belum ada lagi. Ia akan menjadi yang namanya apa dia akan menjadi ukuran-ukuran yang menyebabkan kita jadi stres dan down. Tapi kita lupa, sahabat-sahabat, bahawa itu adalah pandangan manusia. Tetapi kita jangan ambil untuk apa dia? Untuk menjadikan kita ini depres, menjadikan kita ini sedih, menjadikan kita ini kecewa. Bila ramai orang apabila dalam perbualan kan, dalam kita kata kedai kopi ataupun WhatsApp, Facebook, ataupun kita bertemu dengan jiran-jiran, kita melihat orang lain ada itu, ada ini, ada itu, ada ini. Sahabat-sahabat, ketahuilah kekayaan sebenar apabila sahabat-sahabat dekat dengan Allah Ta'ala. Sahabat-sahabat melihat orang lain dia boleh travel sana sini. Sahabat-sahabat tengok orang lain boleh beli rumah sendiri, boleh beli kereta cash, boleh ada harta yang sangat mahal. Sahabat-sahabat kena ingat bahawa hidup ni sementara sahaja, sementara. Itu adalah tipu daya dunia. Hidup ini adalah sebuah tipu daya. Kalau kita tengok orang lain ada kereta 4-5 biji, ada rumah 3-4 biji, orang lain ada tanah banyak, orang lain ada anak ramai, orang lain ada kekayaan dunia. Hidup adalah sementara. Kekayaan sebenar apabila kita dekat dengan Allah. Sahabat-sahabat duduk dalam majlis ilmu pada malam ini, kita dengar perkongsian ini, tujuan niat kita untuk dekatkan diri kita kepada Allah. Sahabat-sahabat lebih kaya daripada dunia dan seisinya. Allahu Akbar. Dalam konsep dunia ni, ulama sebut, jangan sedih kalau kita tidak miliki banyak. Kerana dunia ini bagaikan jari yang dicelup ke dalam laut, lalu diangkat. Titisan yang jatuh itu satu titis, itu adalah dunia, dan bakinya adalah apa dia? Akhirat. Kalau sahabat-sahabat tak dapat dunia, jangan sedih. Kalau dapat, jangan gembira sangat. Kerana dunia ini murah. Dunia ini sementara. Orang yang memiliki harta banyak, mereka apa dia? Mereka tidak akan apa dia? Mereka tidak akan memiliki akhirat sekiranya mereka tidak tukarkan nilaian dunia itu kepada nilaian akhirat. Dalam erti kata, menginfakkan sedekah harta mereka, ya, yang mana fi sabilillah, ke jalan Allah Subhanahu wa taala.
Habis tu ustaz, orang lain kaya, dia orang boleh apa dia? Dia orang boleh invest banyak untuk syurga. Saya miskin. Ingat, sedekah itu bukan diukur dengan banyak, tetapi sedekah itu dengan nisbah yang banyak. Apa maksud nisbah? Apa maksud banyak? Nisbah ini adalah kalau seseorang itu ada yang namanya RM10, dia sedekah RM5, maknanya dia sedekah 50% daripada hartanya. Kalau seseorang itu dia ada 10,000, dia sedekah apa dia? Dia sedekah 1,000. Banyak kan? Kita sedekah RM5, orang tu sedekah 1,000. Tetapi nisbahnya kita lagi banyak. Kita sedekah 50%, orang yang ada 10,000 sedekah 1,000, mereka hanya sedekah 10% daripada hartanya. Siapa lagi banyak? Orang yang sedekah RM5, walaupun pada nilaian manusia ianya sedikit, tetapi ia telah menyedekahkan, ia telah menginfakkan hartanya sebanyak 50% daripada hartanya. Allahu Akbar. Hadirin sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, ketenangan ini bahawa apabila kita dekat dengan Allah Ta'ala, kita belajarlah yang namanya qanaah. Qanaah ini maksudnya berasa cukup. Orang yang kaya ni macam mana? Ya, adakah orang kaya ni duduk atas air? Adakah orang kaya ni duduk beli tanah dekat bulan? Adakah orang kaya ni ada tanah 100 hektar? Adakah orang kaya ni ada duit banyak, harta banyak? Tidak. Orang kaya adalah apabila dia semakin dekat dengan Allah SWT. Kekayaan sebenar itu tidak diukur dengan manusia. Kalaulah kita mengikut kehendak manusia, kita akan jadi letih. Sebab apa jadi letih? Kehendak manusia nak apa? Kehendak manusia nak tengok bahawa kalau kita ni ada kereta 3-4 biji, orang akan puji kita. Tapi siapa yang bayar? Siapa yang bayar bulanan kereta-kereta tersebut? Kita kan? Kita yang pening kepala kan? Oleh kerana kita nak sangat ikut kehendak dan trend manusia pada hari ini. Orang tengok apabila ada 4-5 biji rumah ni, oh kita hebat. Kita ni orang yang cerdik, pandai cari duit. Ya, tapi siapa yang pening kepala nak bayar? Orang memang seronok kan? Tapi siapa yang pening kepala nak bayar? Kita kan? Tenang ke tak tenang? Tak tenang. Ya, orang seronok apabila apa dia? Apabila melihat kita ni ada jawatan hebat. Tapi orang tak tahu kesusahan kita. Dalam kehidupan, sesiapa yang mengikut trend, sesiapa yang mengikut kehendak manusia, dia akan menjadi letih. Tetapi sesiapa yang meletakkan kehidupannya ini adalah untuk mendapat pandangan Allah, sesuatu yang dilakukan itu bersederhana, buat sesuatu kerana Allah, buat sesuatu kerana nak pandangan Allah, buat sesuatu kerana Allah nak sayang, maka kehidupannya akan menjadi tenang dengan sifat qanaah, berasa cukup dengan apa yang Allah Ta'ala anugerahkan dalam kehidupannya. Allahu Akbar. Hadirin sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, tidak salah untuk menjadi kaya, tidak salah untuk memiliki segedung kekayaan, tetapi kekayaan sebenar adalah kekayaan hati. Kekayaan hati ini jauh lebih mahal daripada orang yang memiliki harta langit dan bumi. Kekayaan hati ini dia boleh diukur dengan apa dia? Dengan yang namanya bagaimana orang itu memandang dunia ini kecil. Kerana apa dia? Kerana mudahnya untuk disedekah dan infakkan. Walaupun apa dia? Walaupun hartanya tidak banyak, dia boleh infakkan hartanya. Inilah orang yang mempunyai kekayaan hati. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, ada orang yang mana apa dia? Yang mana dia miskin, tetapi dia turut bersedekah. Bukti kalau kita tengok di masjid-masjid, di tabung tersebut ramai orang yang infak dan sedekah RM1 kan? Maknanya ramai orang-orang yang mana hidupnya sederhana tetapi ingin menyumbang. Jarang-jarang kita tengok orang yang menyumbang kat dalam tabung masjid itu 100 ada, tapi jarang-jarang. Maknanya apa dia? Maknanya orang-orang yang fakir miskin dah susah tapi turut menyumbang. Kenapa dia? Kerana kekayaan mereka adalah kekayaan hati. Inilah kekayaan yang mahal. Ya, diceritakan apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada sahabat, "Wahai sahabatku, adakah kekayaan itu kekayaan harta?" Lalu sahabat menjawab, "Ya." Lalu sahabat menjawab, lalu Rasulullah menjawab, "Tidak. Kekayaan itu adalah kekayaan jiwa, dan miskin itu adalah miskin jiwa." Nak bagi tahu dalam kehidupan kita, nak kaya, kita kena apa dia? Kita kayakan hati kita, kayakan akhlak kita, kita akan menjadi kaya. Ramai orang yang dia nak dapatkan ketenangan, tetapi dia tak tahu kunci ketenangan adalah dekat dengan Allah. Semakin jauh dengan Allah, semakin itu hati kita bergelora. Hati kita rasa stres, tidak tenang, ada rasa yang apa yang tak kena dalam kehidupan ini. Ada orang dia nak tenang macam mana? Ada orang dia nak tenang, dia minum arak. Dia minum arak, ya, dia tenang sangat, Ustaz. Lalu apa dia? Sampai dia kena langgar anjing, mati dia. Ada orang dia nak tenang, dia travel sana sini. Dia pergi hiking, dia pergi naik gunung Everest. Lala beku, mati juga. Ada orang dia nak tenang macam mana?
Ada orang nak tenang, dia nak tengok pemandangan dalam laut tu, dia pun pergilah swimming. Dia pergi apa dia? Dia pergi masuk dalam laut, lalah kena mati, kena makan dengan ikan jos. Allahu akbar. Nak bagi tahu ketenangan tidak boleh dibuat-buat. Ketenangan apabila apa dia? Apabila kita semakin dekat dengan Allah Taala. Kita tengok ketenangan tu, seronoklah orang tu mesti tenang, feel dia kan bila dah kahwin. Ya, sahabat-sahabat, ya, belum kahwin ke, dah kahwin ke, dia tidak menentukan siapa kita. Yang menentukan siapa kita apabila kita melangkahkan diri kita semakin dekat dengan Allah Taala. Belum kahwin, dekat dengan Allah boleh bahagia. Dah kahwin, dekat dengan Allah boleh bahagia. Siapa-siapa pun kita boleh bahagia. Syarat bahagia bukan kena jadi CEO. Syarat bahagia bukan kena ada 1 juta. Syarat bahagia bukan di mana, tetapi ketika mana kita sentiasa dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nak tenang, banyakkan apa dia? Dekatkan hubungan dengan Allah Taala. Tanya pada diri kita, hari ini macam mana ibadah kita? Ini dia. Ulama sebut, nak dapatkan ketenangan dan kebahagiaan, kena banyak baca Al-Quran. Persoalannya, Ustaz, banyak mana Al-Quran yang saya perlu baca? Jawapannya, sebanyak mana ketenangan yang sahabat-sahabat impikan, dambakan, sebanyak itulah Al-Quran yang perlu kita baca. Oh, patutlah saya dah baca Quran tapi tak tenang lagi, Ustaz. Kenapa? Rupanya saya baru baca sikit, nak kena baca banyak lagi. Ya, maknanya kalau kita rasa kita dah baca tapi tak tenang, banyakkan lagi. Tak tenang, banyakkan lagi. Al-Quran ni ubat ad-dawa. Al-Quran ni syifa, penyembuh. Ya, yang mana dia nak tenang, dia dengar lagu-lagu kan. Ya, kita dengar lagu-lagu lama-lama. Oh, Fatimah, gadis nan ayu. Oh, kita nak bagi tenang ni kan. Oh, macam-macam. Anak-anak muda kita nak tenang main game. Anak-anak bila golongan-golongan otai veteran, bila dia nak tenang dengar lagu 60-an misalnya. Tengok gambar-gambar lama-lama, throwback. Hidup bukan untuk throwback. Hidup adalah untuk kita move on. Hidup adalah untuk kita pandang depan. Hidup adalah untuk kita apa dia? Melihat masa depan kita akhirat. Bukannya kita semakin hidup ni, kita tengok gambar-gambar lama kan, kita throwback, tengok gambar-gambar 60-an, 70-an, 80-an kita. Ya, tiap-tiap hari ni duduk dekat kursi malas, duduk dekat balkoni jadi CCTV, tengok orang lalu lalang. Tak tentu hala. Habis pencen ni duduk je dekat CCTV, duduk dekat balkoni, ya, jadi CCTV, tengok kira motor lalu lalang berapa. Ya, kemudian tengok pula gambar-gambar lama, throwback misalnya kan. Hidup bukan untuk throwback. Benda dah lepas. Benda yang perlu, yang penting, yang perlu kita apa dia? Persiapkan adalah akhirat. Ini dia. Tangga dah ada belum tangga? Jangan kata rumah, tangga dekat rumah, tangga dekat syurga dah ada ke belum? Belum, Ustaz. Belum tentu tahu lagi tangga ada ke tak. Tiang rumah dah ada belum? Tiang rumah pun belum tentu ada lagi, Ustaz, dekat akhirat. Lalu persiapan yang perlu kita siapkan adalah sekarang. Jangan tunggu nanti. Sekarang. Ya, apa yang perlu saya buat, Ustaz, untuk mendapatkan ketenangan? Banyakkan sedekah. Sedekah ni ada banyak. Sedekah ni tak semesti dengan wang ringgit. Sedekah ni ada dua, ya. Orang Melayu, orang cerdik pandai sebut apa dia? Kalau tak boleh memberi kesenangan, ya, kalau tak boleh tolong, jangan menyusahkan. Itu pun dah kira tolong dah, betul tak? Jadi dalam kehidupan kita macam itulah. Kalau tak boleh menyumbang sesuatu, jangan menyusahkan, itu pun juga adalah satu sumbangan. Ya, satu sumbangan kepada negara, ya, satu sumbangan kepada agama. Kita tidak membantu orang, tetapi kita tidak menyusahkan. Oh, okey. Tapi yang bagus, kita tidak menyusahkan, tetapi kita jadi ejen pembantu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sahabat-sahabat, cara ya pribadilah saya, dan mungkin sahabat-sahabat juga, ya. Kalau kita nak solve suatu problem dalam kehidupan kita, kita cuba bantu sebanyak mana masalah orang lain. Bila kita ada masalah dalam kehidupan, ya, kita cuba untuk keluarkan masalah yang ada pada orang di sekeliling kita. InsyaAllah bila kita bantu orang lain, Allah Ta'ala akan bantu urusan kehidupan kita. Contohlah kan, bila kita tengah drive nampak orang pancit, kita berhenti tepi jalan. Kita tahu dalam kehidupan kita ada segunung masalah. Kita bantu dia dengan niat, ya Allah, mudah-mudahan aku bantu pakcik yang pancit tepi jalan ni, ya Allah, kau permudahkanlah urusan aku yang bermasalah bergedung-gedung tersebut. Tak kisahlah apa jua situasi. Kalau di office misalnya, nampak sahabat-sahabat kita yang mungkin Mereka ini susah musim PKP. Kita ni mungkin susah, tapi mungkin sahabat kita lebih susah.
Dalam kesusahan kita ni, kita bantu mereka dengan niat, ya Allah, mudah-mudahan. Ini cerita saya lah musim PKP kan. Musim PKP ni, saya dalam kuliah-kuliah saya, siri-siri kuliah yang sebelum ni sebulan 40 kuliah. Tetapi bila Allah masalli ala sinamat musim PKP ni, ya, yang kuliah online tinggal cuma tiga berapa je. Ya, tetapi apa yang saya buat, ini cerita live. Ya, apabila ada sahabat-sahabat yang susah, apabila saya bantu, Allah Ta'ala buka jalan-jalan kehidupan saya. Ya, Allah Ta'ala mempermudahkan. Itu cerita saya. Mungkin sahabat-sahabat pun ada cerita tersendiri. Yang mana kadang-kadang orang ni, dia dah buat tapi tak dapat sebab tak yakin. Ustaz kata kalau tolong orang, Allah tolong kita. Tapi saya dah buat, kenapa Allah Ta'ala tak bantu saya? Kamu yakin tak? Saya pun tak pastilah Allah Ta'ala boleh bantu ke tak boleh bantu. Kamu tak yakin dengan Allah, macam mana Allah Ta'ala nak bagi? Hidup ni kena ada keyakinan. Bila sahabat-sahabat kan, dalam kehidupan kita, mulai daripada saat ini, ya, kita mulakan setiap hari mesti sedekah. Mesti sedekah. Ya, sedekah kepada siapa ustaz? Sedekah yang utama adalah sedekah kepada keluarga, sedekah kepada isteri, sedekah kepada anak-anak, sedekah kepada adik-beradik, sedekah kepada ibu ayah, sedekah kepada jiran-jiran. Sedekah yang paling aula adalah sedekah apa dia? Sedekah kepada orang sekeliling kita. Baik, kunci ketenangan yang saya nak kongsikan, ya, dah panjang lebar dah. Yang pertama apa dia? Dekatkan diri kita kepada Allah Ta'ala. Yang pertama, dekatkan diri kita kepada Allah. Kalau sebelum ni siapa-siapa yang jarang-jarang solat berjemaah, solat berjemaah. Kalau sebelum ni kita solat berlubang-lubang, jaga solat. Kalau siapa-siapa sebelum ini, ya, yang mana dah solat dah, yang mana dah solat berjemaah dah, tetapi kualiti solat je masih lagi kurang, maka kita saat ini kita cuba baiki kualiti solat kita. Ya, mungkin dalam solat kita ni Allahu Akbar duk teringat. Ya, duk teringat ni duit pencen nak buat apa, duit pencen. Nak beli rumah ke nak kahwin lagi ni, Allahu Akbar. Ya, kita Allahu Akbar duk teringat. Bini aku masa apa ni? Nak bagi tahu kita, apabila dalam solat lalai, confirm dekat luar pun lalai. Kenapa dia? Waktu yang diperuntukkan untuk ingat Allah kita boleh lalai. Jangan mimpi kalau di luar solat kita boleh ingat Allah. Waktu solat pun kita lalai, macam mana di luar solat, waktu yang tidak diperuntukkan untuk ingat Allah, kita boleh ingat Allah. Allahu Akbar. Sahabat-sahabat, untuk apa dia? Untuk kita nak dekatkan diri kita kepada Allah, mulakan dengan kita memperbaiki solat. Memperbaiki solat bermaksud memperbaiki kehidupan seharian kita. Ini dia. Ya, yang pertama sekali sahabat-sahabat, hubungan kita jaga dengan Allah Ta'ala. Yang pertama sekali, macam mana nak jaga? Jaga solat, itu yang pertama. Yang kedua, ya, sahabat-sahabat yang mungkin, ya, masih lagi kita kata dalam proses untuk memperbaiki Al-Quran. Ya, saya sendiri sahabat-sahabat secara peribadi, Al-Quran saya, ya, belum sampai ke tahap maksimal. Ya, masih lagi dalam proses. Kita kena belajar. Walaupun saya di Mesir ada belajar bertalaki, bersanad, ya, dah dapat sanad Al-Quran, tetapi yang namanya Al-Quran ini, dia perlu apa? Dia perlu sentiasa perbaiki. Jangan kita rasa berbangga dan kita rasa cukup di sekolah rendah, sekolah menengah kita dah khatam dengan seorang tok syekh, tok guru, sudah membedai. Tidak. Kita perlu sentiasa mendalami. Dia macam kereta, dia punya steering tu, ya, akan lari juga. Kalau tak 6 bulan, setahun dia akan lari. Kita kena betulkan. Macam itulah. Kita jangan kita punya confident kita tu level tinggi. Bila kita baca hari-hari umur 40, 50, bila ada orang nak tegur kita, kita kata, kau baru darjah 1 tak payah nak tegur patut. Kau baru sekolah menengah, kau tak payah nak tegur patut. Kadang-kadang semakin lama kita baca, tersasul, dan kita biarkan bacaan salah itu berterusan. Jadi sahabat-sahabat, masih ada ruang dan peluang untuk kita baiki Al-Quran kita. Kerana ulama ada sebut bimbang, kalau kita meninggal dunia dalam keadaan kita masih lagi gagal untuk membaca Al-Quran, kita bimbang besok di akhirat kita tak lepas soalan kubur, kita tak lepas dekat akhirat. Kerana ada ulama sebut, siapa-siapa yang meninggal dunia tak boleh baca Al-Quran, confirm tak lepas dia dekat akhirat nanti. Allahu Akbar. Kalaulah di episod akhirat kita tak lepas, kalau kita meninggal dunia, kita namanya apa dia? Yang namanya sakaratul maut itu tak lepas. Yang namanya apa dia? Di alam barzah tak lepas. Episod-episod yang seterusnya pun begitulah, kita tak lepas. Sekarang ni banyak ustaz-ustaz yang mengajar Al-Quran, berbayar tak apa. Ya, hadis sekalian, kalau ada duit lebih berbayar tak apa. Ya, siapa-siapa yang mungkin tak ada duit, okey, bolehlah mesej saya.
Ya, kita ajar percuma pun tak apalah. Kita buat kelas, tak ada masalah. Ya, jangan sampai sahabat-sahabat biarkan sahabat-sahabat untuk tak boleh baca Al-Quran. Ya, tapi siapa-siapa yang PM saya, saya mungkin akan saya akan kalau saya sibuk mungkin saya ada di bawah-bawah saya ini anak-anak murid saya yang belajar Al-Quran di Mesir. InsyaAllah saya akan pas dekat mereka untuk belajar Al-Quran. Jadi sahabat-sahabat yang mungkin Al-Quran dia bermasalah, sahabat-sahabat cari guru. Sebaik-baiknya personal. Personal lagi baik. Banyak sekarang di Facebook ustaz-ustaz yang mengajar Al-Quran, kita belajar, jangan malu. Al-Quran sahabat-sahabat baca huruf alif lebih baik daripada kereta sahabat-sahabat yang parking BMW ke apa, parking kereta apa lagi, mata belalang, mata kucing ke apa benda tu lagi mahal. Al-Quran yang sahabat-sahabat baca. Sebab itu nilai Al-Quran sangat mahal. Jangan kita segan ya. Walaupun kita dah pencen umur 60 70 nak belajar Al-Quran ni, jangan malu. Ya, sepanjang kehidupan kita yang berbaki ini, dalam keadaan kita meninggal dunia tak boleh baca Al-Quran, tetapi dalam tempoh itu kita dalam proses pembelajaran Al-Quran, kita meninggal dunia, kita dimaafkan oleh Allah. Ya, kenapa kita tak boleh baca Al-Quran? Ya, tetapi apa dia? Tetapi kita dah berusaha di dalam tempoh baki hajat kita untuk baiki, insya-Allah Allah Taala maafkan. Tapi andai kata kita masih lagi tak ada usaha dan ruang dan peluang, ya, kita ni sahabat-sahabat mudah saja. Apabila Allah Taala nakkan seseorang itu kebaikan, contoh. Kalau Allah Taala ni ulama sebut ni, Ustaz Syekh Zainul ada menyebutkan, ya, sesiapa Ustaz Syekh Zainul Asri ada menyebutkan, sesiapa yang mana Allah Taala menghendaki bahawa apa dia, bahawa dimudahkan yang namanya sesi soal jawab ataupun sesi di alam barzah, ya, di alam kubur, Allah Taala akan memberi ruang dan peluang, memberi kemudahan untuk dia membaca Al-Mulk setiap malam misalnya. Nah, begitu sekiranya Allah menghendaki dia kebaikan di dunia dan di akhirat, Allah Taala akan memberi ruang dan peluang yang banyak untuk dia berbuat kebaikan yang boleh menghubungkan, ada connected, ada hubungan dengan akhirat. Biar yang namanya kehidupan kita ni ada hubungan dengan akhirat. Sekarang musim PKP sahabat-sahabat, ramai orang yang menanam pokok bunga. Tanam pokok bunga sahabat-sahabat, salah ke tak salah? Ustaz ni hobi saya. Ya, macam-macam bunga kau beli kan. Bunga Rafflesia lah, bunga tu, bunga ni. Ada kan connection, hubungan dengan akhirat. Macam mana? Ya, tanam bunga pun salat duha jangan tinggal. Tanam pokok bunga baca Al-Quran jangan tinggal. Tanam pokok bunga solat 5 waktu jangan tinggal. Tanam pokok bunga hubungan dengan jiran jaga. Jangan sebab pokok bunga kamu bergaduh berkelahi. Kamu pergi rembat pokok-pokok jiran. Ya, itu dia. Jiran baru je tanam, belum sempat tumbuh dah pergi ambil. Dah jiran marah, bergaduh dengan jiran, dah jadi masalah. Ya, habis tu macam mana nak datangkan hubungan dengan hobi saya ni Ustaz? Sambil tanam, sambil siram, zikir. Ya, dah pencen, dah tak tahu nak buat apa, sajalah kita tanam-tanam ni kan. Ya, nak bagi cantik sejuk mata kan. Sambil tanam ni, sambil siram ni, zikir. Jangan kita ni, ya, siram tu siram diam je, zikir. Ya, biar ada nilai. Biar dalam tindakan kita dinilai. Kalau yang apa dia, hobinya apa? Hobinya mengemas saja kerja. Mengemas dalam keadaan zikir. Tengah menyapu ni zikir. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ketenangan itu akan datang. Sebab apa Ustaz suruh? Kenapa? Kenapa kena nak yang namanya siram pokok bunga kena zikir, menyapu kena berzikir, memasak kena berzikir? Untuk apa? Tujuannya apa dia? Untuk menghalang, ya, iblis dan syaitan, untuk blocking, untuk menghalang iblis syaitan untuk masuk ke dalam hati-hati kita. Kerana hati yang kosong daripada zikir akan apa dia? Akan ada perasaan was-was, ada perasaan hasutan syaitan. Ada yang datang iblis dan syaitan untuk membisik sangkaan-sangkaan. Tengah siram bunga ni, sangkaan buruk datang. Jiran-jiran tu beli kereta tu mesti pinjam, mesti pinjam duit. Ataupun kalau jahat lagi mesti mencuri. Mesti makan rasuah. Ya, kita ni tengah menyapu. Dah 2 minggu anak aku tak balik ni, anak aku memang jadi anak derhaka dia. Memang aku akan sumpah dia menjadi apa dia? Menjadi batu misalnya. Kita akan apa dia? Kita akan ada sangkaan-sangkaan yang tidak baik tu datang. Ada orang yang tanya, Ustaz, kenapa kan saya ni kadang-kadang fikir Allah Taala ni tak sayang ke kat saya. Saya ni dah lah susah. Ya, suami meninggal dunia, anak pula jadi anak yang derhaka pula. Ya, kemudian saya pula ni dalam keadaan susah, saya rumah nak bayar tak boleh. Ada sangkaan-sangkaan buruk tu datang. Bila sangkaan buruk itu datang, kita mula bersangka buruk kepada Allah Taala. Macam mana bantuan Allah Taala itu nak datang kepada kita?
Antara sebab kita menjadi stres bukan sebab masalah. Kalau nak cerita masalah kita, sahabat-sahabat, ayam pun ada masalah. Jangan kata kita, ayam ada masalah, ayam. Ayam pun ada masalah. Kambing-kambing kat hutan pun ada masalah. Semua kehidupannya ada masalah. Ya, kalau kita tengok sekarang musim panas kan, kesian pokok-pokok kan. Untung yang bertuan boleh disiram. Kalau yang tak bertuan, siapa nak siram pokok-pokok tersebut? Mereka pun ada masalah. Masalahnya bukannya masalah, tetapi diri kita, bagaimana kita untuk berhadapan dengan masalah. Adakah kita bersedia? Adakah kita terima ujian ini? Adakah kita redha? Adakah kita Adakah kita anggap ujian ini adalah satu hadiah daripada Allah? Nampak tak? Apa yang berlaku dalam kehidupan kita ini adalah bagaimana kita betulkan cara kita berfikir. Kalau orang-orang hebat melihat ujian itu adalah satu hadiah daripada Allah. Ujian itu adalah jalan pintas menghantarkan dia ke syurga Allah. Dengan berkat kesabaran itu menghasilkan pahala, lantas menjadikan ianya menjadikan ianya peluang untuk dihadiahkan syurga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang bijak, orang yang sentiasa positif di dalam berfikir, sentiasa bersangka baik dengan Allah Ta'ala. Bila dia melihat semakin hari semakin besar ujian. Kalau dulu kanak-kanak tak ada fikir tentang sewa rumah. Bila dah dewasa, macam-macam nak kena fikir suami, fikir isteri, fikir anak, fikir sewa rumah, fikir pekerjaan, fikir anak-anak nak sekolah. Ya, macam-macam kena fikir. Orang bijak pandai fikir, semakin besar masalah, semakin besar pahala yang Allah Ta'ala nak berikan kepada kita. Orang yang tak betulkan cara fikir, semakin besar masalah, rasa nak bunuh diri. Ustaz, hutang banyak dah 3 bulan tak boleh bayar, nak bunuh diri lah. Ustaz, suami saya, Ustaz, masalah, saya nak bunuh diri. Ustaz, isteri saya mulut puaka, Ustaz, saya nak bunuh diri lah. Ramai orang yang mana dia memikirkan masalah tersebut adalah penghalang kebahagiaan. Tetapi orang-orang hebat memandang ujian dan masalah adalah cabaran yang mana yang mana sebagai hadiah untuk mengekspreskan jalan-jalan masuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam kehidupan, sahabat-sahabat, tak ada orang di dunia ni tak ada masalah. Orang-orang orang-orang sakit ada masalah, orang sihat pun ada masalah. Orang kaya ada masalah, orang miskin ada masalah. Siapa yang tak ada masalah? Kita tak boleh lari daripada masalah. Sahabat-sahabat yang ada anak kan, mak, saya tak tenang lah, tak bahagialah sekolah dekat sekolah A ni. Mak, saya nak pindah sekolah B. Kenapa nak pindah? Sebab sekolah A ni orang selalu kutuk, orang selalu kata, orang cikgu-cikgu tak best. Sebenarnya yang bermasalah tu kadang-kadang diri kita. Macam mana untuk melihat masalah. Kemana pun kita hantar anak kita, kalau memang anak kita yang bermasalah untuk adapt masalah, maka kemana pun tempat ada masalah, maka dia tidak akan dapat menghadapi masalah dengan baik. Cara yang terbaik bukannya kita menghukum masalah, tetapi dengan kita muhasabah diri kita, bagaimana kita untuk berhadapan dengan masalah. Bila kita melihat orang di sekeliling kan, berbagai masalah sosial berlaku. Pada hari ini, viral yang terbaru pada baru ni, anak-anak muda conteng baju kutuk yang namanya cikgu-cikgu, ataupun apa jua masalah yang berlaku di sekeliling kita. Masalah kemiskinan melampau, masalah yang namanya orang-orang susah, orang sakit, meminta sedekah di sana sini, sama ada di Facebook dan di mana-mana. Sebenarnya masalah itu adalah masalahnya bukannya masalah pada mereka, tetapi macam mana kita nak bantu mereka. Bila kita melihat masalah adalah masalah, macam mana nak menyelesaikan masalah. Hidup adalah untuk diteruskan, bukannya hidup untuk kita duduk bersedih. Bersedih boleh. Ustaz, saya manusia Ustaz. Bila diuji, anak saya sakit, anak saya sindrom Down. Saya kadang-kadang ada masa down, orang kata saya hidup tak berkat dan sebagainya. Ustaz, hidup ni kita manusia adanya yang namanya ujian. Hadirin sekalian, betul, boleh sedih, tetapi jangan biarkan sedih itu berpanjangan. Hidup adalah untuk move on, untuk pandang ke hadapan dan terus bina kehidupan kita dengan dengan baik. Dengan kita berfikir dengan fikiran yang baik, ia akan menjadikan apa yang baik itu menjadi baik. Kenapa apa yang difikirkan baik akan menjadi baik, apa yang difikirkan mudah akan menjadi mudah. Inilah kehidupan. Kehidupan macam mana kita tengok orang-orang yang hebat itu, bila dia berlari dalam keadaan yang hebat sehingga menang, bila main bola boleh menang. Kenapa cabaran-cabaran itu difikirkan mudah menjadi mudah. Macam mana orang boleh berlari beratus-ratus kilometer dalam keadaan berapa minit? Mereka mempunyai mindset, cara fikir yang betul. Kalau kita tengok ada orang yang mana kan, dia kurus, dia gemuk, dia nak kurus. Ada orang dia cuba senam,
ya, baru 2 minggu beli mesin yang berlari tu kan, ya, beli kejap dah apa dia? Dah stop. Sebab apa dia? Mindset. Cara fikir, oh main apa, pakai mesin tu boleh kurus. Dah pakai mesin tu tak kurus pula. Ya, dia punya mindset. Ada orang kata kalau naik basikal, cycling boleh kurus. Dah cycling 2 minggu tak kurus. Cara fikir tak betul. Kenapa dia? Kerana orang tu fikir kalau buat ni boleh terus boleh jadi, tapi dia tak fikir bahawa perlunya ada konsisten, istiqamah, berterusan. Begitulah kehidupan. Kehidupan ni sahabat-sahabat, kita pilihlah. Ada 2 perkara saya nak bagi tahu. Ada 2 perkara. Semalam saya dah bagi tahu, tapi mungkin ada sahabat-sahabat baru yang pada malam ini yang baru sama dengan kita. Konsep dalam kehidupan ini 2. Allah Ta'ala ni hari-hari nakkan kebaikan je kepada kita. Saya ulang balik, Allah hanya nakkan kebaikan je kepada kita. Ya, Allah Ta'ala nak kita ni baik dan terus menjadi baik di dunia dan juga di akhirat. Allah Ta'ala nak kita selamat dekat akhirat. Lalu Allah Ta'ala datangkan 2 perkara. 2 perkara ni, ya, dalam kehidupan, saya banyak kali ulang, dalam kehidupan kita akan ada didatangi oleh 2 perkara. Kalau datang anjing kungkang bising ataupun kejar kita, itu seperkara lah. Ya, datang kawan-kawan yang mana mulut puaka kutuk-kutuk kita, itu seperkara lah. Datang yang namanya bos yang menyusahkan, itu seperkara lah. Ya, datang pula kawan-kawan yang menenangkan. Ya, datang pula kucing, haiwan-haiwan yang kita lihat indah, menenangkan. Datang pula burung-burung yang berterbangan, kita lihat indah. Dalam kehidupan ada 2 perkara yang datang. Tujuannya untuk beri kebaikan saja, bukan benda lain. Ustaz, anjing yang datang tadi, yang melalak depan rumah, itu kebaikan? Ustaz kata, ya, itu kebaikan. Habis tu bos saya Ustaz, yang selalu maki hamun saya, itu kebaikan? Ya, itu kebaikan. Dalam kehidupan Allah cuma nakkan kebaikan. Ustaz, saya miskin ni baik. Ustaz, saya sakit ni baik. Ustaz, saya ada anak sindrom ni baik. Ustaz, saya ada anak OKU ni baik. Apa yang berlaku ni semua baik. Allah cuma nakkan kebaikan. Apa yang baik? Apabila dalam kehidupan ini cuma ada 2 perkara, 2 ni Allah Ta'ala nak bagi kita baik, iaitu apa dia? Syukur dan sabar. Iman ini terbahagi kepada bid'un wasitun, 60-70 cabang, dan terbahagi kepada 2 elemen bahagian yang besar. Yang pertama syukur, yang kedua sabar. 2 ini menghasilkan pahala yang banyak. Begitulah kehidupan kita. 2 ini je yang berlaku, bahawa apabila mendapat kebaikan, kita bersyukur, dapat pahala syukur. Apabila kita diuji, ada ada anjing melalak, ada bos yang tidak baik, ada kawan-kawan yang tidak supportif, yang mulut-mulut puaka kutuk kita sabar, kita dapat pahala sabar. Sebab itu dalam kehidupan kita ini, kalau orang yang berfikiran positif, dalam kehidupannya tidak ada, ya, keburukan, melainkan hanya baik. Anak meninggal baik, ya, suami meninggal baik, isteri meninggal baik, ya. Pada kata manusia tidak baik, pada pandangan manusia tidak baik, tetapi ada hikmah yang baik yang kita akan temui di akhirat nanti. Bila suami kita meninggal, ujian kan, sabar. Oh, rupanya hasil sabar kita menghasilkan syurga yang hebat dekat akhirat. Ya, bila isteri kita membebel, menyakitkan hati, apa yang baiknya? Oh, rupa-rupanya dengan berkat kesabaran, itu merupakan satu hadiah daripada Allah untuk mempercepatkan kita masuk ke syurga Allah. Itu saja. Dalam kehidupan ini, sahabat-sahabat, kita fikirlah bahawa Allah Ta'ala hanya nak berikan kebaikan kepada kita dengan 2 jalan itu. Siapa-siapa yang dia tidak suka dengan jalan-jalan yang namanya sakit, mempunyai ujian, mempunyai masalah yang banyak, maka apa dia? Rebutlah dengan jalan yang lagi satu, dengan jalan syukur. Maka jalan syukur ini dengan apa dia? Dengan kita apa dia? Dengan kita la in syakartum la azidannakum. Bahawa siapa yang syukur, Allah Ta'ala akan tambah. Dengan jalan kita infak dan sedekah. Kalau siapa-siapa yang rasa dia dalam hidupnya ada penyakit yang banyak, lalu apa dia? Lalu pilih dengan jalan lagi satu, jalan syukur, banyakkan sedekah. Kalau ada anak-anak sakit, banyakkan sedekah. Kalau ada, mungkin anak-anak kita OKU, anak-anak kita sakit, tapi dengan sebab sedekah ni Allah Ta'ala permudahkan jalan kehidupan kita. Contohnya apa dia? Contohnya walaupun kita jaga anak OKU, tapi kehidupan kita menjadi bahagia, menjadi tenang. Allah Ta'ala mempermudahkan jalan-jalan kehidupan kita. Siapa yang mana dia tak nak sedekah, dia malas buat kebaikan, maka tunggulah, Allah tetap akan memberikan kita kebaikan dengan jalan-jalan kesusahan. Dengan apa dia? Dengan supaya kita boleh mendapat pahala sabar. Mulalah ada je kereta pancit lah, motor pancit lah, telefon rosak lah, baru beli laptop rosak lah, baru tukar bumbung bocor lah. Ya, kenapa? Kerana kita ini mungkin kita kurang infak dan sedekah, kita kurang bersyukur pada Allah Ta'ala. Lalu Allah Ta'ala jadikan ujian ini tujuannya supaya kita dapat pahala sabar.
Tapi kalaulah apa dia, dahlah tak bersyukur, tidak menginfakkan harta, tidak berbuat baik, ya, tak nak dapat pahala syukur dari Allah, tak nak rebut, tak nak grab pahala syukur, ya. Lalu Allah Taala uji supaya dapat pahala sabar pun tak nak sabar. Lalu kebaikan pahala apa yang kita nak dapat daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu dalam kehidupan kita, kunci kebahagiaan ini apabila kita semakin dekat dengan Allah Taala. Ya, bukanlah berarti orang yang diuji banyak itu tidak bahagia, tidak. Ya, malah orang yang sakit, yang terlantar di hospital jauh kadang-kadang lebih tenang daripada orang yang mana dia boleh bekerja sehari-harian. Kadang-kadang orang yang mana diberhentikan kerja jauh lebih tenang berbanding orang yang kerja. Kerana ketenangan itu bukan di mana posisi kita berada. Ketenangan apabila kita semakin dekat dengan Allah Ta'ala. Percayalah sahabat-sahabat, mulakan daripada langkah pertama. Mulai daripada saat ini, ya, tingkatkan hubungan kita dengan Allah. Kalau selama ni baca satu muka, tingkatkan jadi dua muka. Kalau selama ini tak pernah solat duha, jaga solat duha. Ingat, dalam kehidupan kita ada 24 jam tu Allah Ta'ala jadikan ada yang namanya apa dia? Ada namanya destinasi yang mana checkpoint yang perlu kita adukan masalah kita kepada Allah. Sebab itu adanya ujian. Kalau tak ada ujian, kadang-kadang kita solat ini sekadar melepaskan batuk di tangga. Hanya nak apa dia? Hanya nak okey, habis solat dah. Tapi orang yang mana dia diuji, dia memberi satu peluang untuk diadukan masalahnya. Kalaulah dia apa dia? Kalaulah dia ada masalah malam ni misalnya, ya, maka dia akan kunci jam pukul 4 pagi, 5 pagi, dia nak adukan masalahnya di malam hari dengan Allah Taala. Dia tidur lalu dia bangun pukul 4 pagi, dia adukan pada Allah Taala. Ya, habis tu kemudian dia solat pula subuh. Lepas subuh dia buka WhatsApp, ada masalah pula di office. Lalu apa dia? Lalu dia bersabar, nanti ada solat zuhur, diadukan lagi pada Allah Ta'ala. Sebelum itu, pada matahari sebelum tegak, solat duha diadukan pada Allah Ta'ala. Buka lagi telefon, tengok WhatsApp, anak pula ada masalah, kita adukan lagi pada solat zuhur. Lepas solat zuhur, ada lagi masalah. Keluar-keluar nak makan, ada orang langgar kita, air tumpah dekat baju kita, ada lagi masalah, adukan lagi pada solat asar. Lepas solat asar, ada lagi masalah. Isteri telefon minta duit sewa rumah, katanya tuan rumah dah datang, ya, adukan lagi masalah pada apa dia? Pada solat maghrib. Lepas maghrib buka lagi telefon, ya, tengok ada lagi masalah daripada jiran sebelah pula. Jiran sebelah langgar yang namanya apa dia? Pokok-pokok depan rumah kita. Adukan lagi pada Allah pada solat isyak. Dalam itulah hebatnya orang Islam. Ya, sentiasa Allah Ta'ala memberi ruang dan peluang untuk kita mencapaikan ketenangan. Bukankah apabila Allah Ta'ala ada sebutkan dalam Al-Quran, apabila ada ujian, wasta'inu bis-sabri was-salah, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan solat. Hadirin sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, ramai di antara kita yang nak mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan, tetapi hanya berfikir dengan logik akal semata-mata. Hanya berfikir dengan aku buat macam ini aku boleh tenang, dengan aku buat macam ini aku boleh bahagia. Tapi lupa bahawa ketenangan adalah datang daripada Allah. Nak tenang dan bahagia, perlu dekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Banyak kali saya dah ulang daripada permulaan, nak tenang mesti kena apa dia? Kena mendapatkan redha, rahmat daripada Allah Ta'ala. Macam mana? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dalam surah Ali Imran ayat ke-133 Allah Ta'ala menyebutkan, وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ, ya, dan wasari'u ila maghfirah, ya, bersegeralah kita kepada pengampunan Allah Ta'ala. Ya, kadang-kadang apa yang menyebabkan kita tidak tenang? Dosa kita yang banyak. Maka bersegeralah kita dengan pengampunan Allah Ta'ala. Dalam kehidupan kita ini, jangan kata kita tak ada dosa. Orang yang bersangka dirinya baik itu sedang melakukan dosa. Orang yang sentiasa solat, orang yang sentiasa buat baik, dia sangka diri je baik, dia menyangka orang lain tidak baik, itu juga satu dosa. Dia ada perkara yang namanya ujub. Dia menyangka bahawa diri dia lebih baik daripada orang lain. Itu pun dosa. Dalam kehidupan, kita sangka bahawa kita ni lemah, kita ni daif, kita tak ada apa-apa. Apa yang kita miliki hanya pinjaman, ya. Maka belajarlah untuk rendah diri, belajarlah untuk apa dia? Tawadhu. Lawan kepada takabbur, tawadhu, rendah diri, supaya kita dapat ketenangan. Hidup ini sahabat-sahabat, ingatlah,
ada perjalanan yang mana dia, ada perjalanan yang akan yang kita tuju, iaitu namanya destinasi akhirat. Sahabat-sahabat yang susah tak akan 100 tahun susah. Yang sakit gout, kecil manis, darah tinggi, asma, batuk, semua sakit 3 serangkai dan apa jua penyakit yang sahabat-sahabat sedang alami saat ini, sahabat-sahabat, penyakit itu takkan datang 100 tahun. Kalau sekarang umur 20 tahun, belum tentu 100 tahun kita akan terus sakit. Sahabat-sahabat ditipu dengan berjuta-juta, ratus ribu dalam bisnes. Sahabat-sahabat jangan memendam pedih lama, kerana ujian itu tidak akan lama. Sahabat-sahabat, persiapkanlah persiapan daripada sekarang, bekalan-bekalan yang kita perlu bawa untuk ke negeri akhirat. Kerana apa dia? Kerana ketenangan itu apabila kita memiliki akhirat. Tetapi kegusaran itu apabila kita memiliki dunia. Semakin banyak dunia yang kita miliki, semakin menyebabkan kita sakit hati dan sakit kepala. Penyakit orang yang mana kaya ini, yang mana fikirannya hanya nak kaya dunia, dia akan dibimbangi dengan kehilangan harta. Bila fikir macam mana kalau COVID ni terus berterusan, habis lingkup aku punya bisnes. Dia fikir kalaulah terus macam ini, macam mana nak bayar hutang-hutang. Kalaulah harta-harta aku ni, kalaulah aku buang pekerja-pekerja yang namanya guard-guard ni, habislah orang nanti rompak rumah aku. Ada kebimbangan demi kebimbangan. Tapi orang yang sentiasa mengumpulkan hartanya untuk negeri akhirat, hatinya hari-hari semakin tenang dan tenang. Tak ada apa yang dia perlu kejar sangat. Yang dia perlu kejar adalah akhirat. Walaupun manusia melihat mereka ini tidak ada apa-apa dilayan di sisi manusia, tapi tidak mengapa, kerana penilaian manusia itu tidak berharga. Penilaian yang sebenar adalah penilaian Allah. Biarlah orang lihat kita bukan siapa-siapa, tetapi kita bukan siapa-siapa yang dilihat di sisi pandangan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itulah sedikit perkongsian yang saya boleh berkongsi pada malam ini, iaitu kunci ketenangan dan kebahagiaan. Maka jawapannya adalah dekatkan diri kita kepada Allah. Kalau sahabat-sahabat rasa ada masalah keluarga, ada masalah kewangan, ada masalah apa jua masalah, hati tidak tenang, ataupun ada dah kebahagiaan, ada dah harta, ada dah yang namanya kekayaan, tapi masih lagi tidak tenang, jawapannya adalah dekatkan diri kita kepada Allah. Jawapannya, dekatkan diri kita kepada Allah dengan jalan sedekah, dengan jalan baiki ibadah, dengan jalan betulkan akidah, betulkan akhlak, betulkan syariat kita. Mudah-mudahan kita semua selamat di dunia dan juga di akhirat. Sekian dari saya, maafkan saya. Kita bertemu lagi di lain masa. Jangan ke mana-mana. Kita akhiri pertemuan kita dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampun dosa-dosa kami, ya Allah. Dosa kami berlonggok-longgok tinggi banyak, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon apa yang telah dipohon oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya Allah, kami, ya Allah, kami ini, ya Allah, kami ini dosa banyak bagaikan buih-buih di lautan. Dosa kami, ya Allah, bagaikan langit dan bumi, ya Allah, banyaknya, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sudilah ampun dosa-dosa kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami yang berdatangan ini bakal jenazah. Kami sedang menunggu giliran-giliran kematian kami, ya Allah. Saat mana kematian itu datang, sudilah anak-anak kami uruskan jenazah kami, mandikan kami, alirkan air ke jasad kami perlahan kerana sakitnya sakaratul maut itu, ya Allah. Adalah kiranya anak-anak kami yang sudi, ya Allah, baluti kain kafan ke jasad kami perlahan kerana sakitnya sakaratul maut itu, ya Allah. Ya Allah, sudilah, ya Allah, anak-anak kami untuk solatkan kami, iringi kami ke perkuburan dan membawa kami perlahan ke liang lahat, ya Allah. Langkah demi langkah seorang-seorang tinggalkan kami. Jangan biarkan kami seorang-seorang ditemani kala jengking dan ular. Adalah anak-anak kami yang sudi menghantarkan hadiah terbaik berbentuk doa-doanya, ya Allah. Ya Allah, rumah-rumah kami tidak dibawa mati, kenderaan kami tidak dibawa mati, harta-harta kami tidak dibawa mati, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, berilah kesedaran kepada kami untuk menginfakkan sebahagian harta kami untuk, ya Allah, ke negeri akhirat nanti, ya Allah. Kami tak tahu ada ke tangga, ada ke tiang-tiang rumah kami di akhirat sana, ya Allah. Ya Allah, mudah-mudahan, ya Allah, meskipun dunia kami ini tidak kelihatan, ya Allah, mudah-mudahan kami mati hari ini adalah bekalan yang kami boleh bawa di negeri akhirat, ya Allah. Ya Allah, kami sayang anak-anak kami, ya Allah. Kami sayang anak bangsa kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadilah anak-anak kami anak yang saleh dan salehah, menjadi penyejuk mata buat kami, ya Allah. Kami lihat, ya Allah, ketandusan akhlak masyarakat kami pada hari ini sungguh menyedihkan, ya Allah. Kami sedih, ya Allah, melihat masyarakat kami pada hari ini, ya Allah, yang jauh dan jauh daripada rahmat-Mu, ya Allah. Kami sedar, ya Allah, kesilapan itu bermula dengan diri kami sendiri, ya Allah, kerana gagal memberi didikan yang baik buat mereka, ya Allah. Ya Allah, kami sedar betapa lemahnya kami dalam mendidik anak isteri kami, ya Allah. Bantu kami, ya Allah, dorong kami, ya Allah, beri kesempatan pada kami agar kami
kami dapat berbuat baik yang banyak untuk anak isteri kami, supaya mereka semakin dekat dan dekat kepadamu ya Allah. Ya Allah, kami mohon ya Allah agar kau limpahkan barakah, berkati rezeki kami ya Allah, kurniakan kami rezeki yang halal ya Allah, jauhkan kami daripada rezeki yang haram ya Allah. Kami yang berdatangan ini yang sakit, sembuhkan penyakit kami ya Allah. Kami yang berdatangan ini ada hutang piutang, langsaikan hutang piutang kami sebelum ajal maut menjemput ya Allah. Kami yang berdatangan ini ya Allah, sekiranya ada anak, jadikan anak kami anak saleh dan salehah ya Allah. Ya Allah, matikan kami dalam husnul khatimah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Yang baik datang daripada Allah, kelemahan atas diri saya, maafkan saya, doakan saya. Sahabat-sahabat yang mempunyai rezeki boleh sama-sama menyumbang pada akaun yang tertera untuk membantu ya, insya-Allah merancangkan lagi program-program di masjid insya-Allah. Jadi itu saja, insya-Allah kita bertemu di lain masa. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.